kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap. Podcast anak muda. Ya, bersama saya Hang Marwan dan juga Bro Sudin. So jangan lupa subscribe di YouTube, like, share, komen di seluruh media sosial, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Spotify dan semua sekali lah. Boleh kita check it out. Like, share dan komen, insyaAllah. Sebelum kita tutup, saya rasa dah panjang lah kita ni. Panjang jadi untuk kita, sebelum kita tutup, saya ingat tadi ada satu benda yang saya kata nak sebut tadi. Saya rasa kena sebut tentang 3R tadi tu. 3R, okey. Dia 3R tu kita nak dedahkan bagaimana DAP ni dia juga mainkan 3R. So maknanya bukan PAS sajalah. Bukan PAS. Ada satu rakaman apa nama ni, Lingua Ing dia bukan apa dalam DAP, saya tak tahu, tak ingat lah. Tak. Ya, saya tahu dia MP. Dia MP lah. MP lah. Tak apalah, maksudnya Lingua Ing dia tak kisah sangat pasal dia tu. Tapi dia DAP lah. Dia bukan PAS tu. Ahli Parlimen. Ya, jadi DAP ni baru-baru ni ada rakaman. Dia buat bercakap. Tular. Dia bercakap apa nama ni, menyatakan PAS ni dengan gelombang hijau. Ya, dibawa dengan konotasi yang negatif. Yang racism ke apa? Yang racism, religionism dan juga extremism, royaltyism. 3R kan, 3R. Maksudnya, so senang cerita dia masih sebut tentang religious lah. Dia bercakap apa nama ni, sangat menakutkan orang-orang atas nama agama. Dia menunggang agama juga tu. Dengan cara dia kata kalau tapi yang peliknya dia menunggang agama Islam. Dia menunggang agama Islam. Itu lagi teruk. Ni orang dia Islam memperbodohkan orang bukan Islam dengan menyatakan tentang perihal orang Islam. Ini satu perkara yang saya kira iyalah. Itulah kata macam rasis lah bila orang Melayu apa nama ni, serang kaum lain, itu rasis. Jadi kalau orang agama lain serang agama lain, itu juga dikira selalu bentuk rasis dalam bentuk agama. Jadi apa itu yang dilakukan sekarang ni oleh AP lah, Lingua Ing lah disebut. Sebab saya difahamkan dalam DAP tu bukan semua anak-anak yang muda-muda ni sebenarnya tak suka dengan orang tua dalam DAP ni. Generasi baru kita nampak boleh bawa bincang orang ni. Apa nama ni, saya boleh bagi kredit lah. Walaupun dalam pemerintahan diperintah oleh Tun pula dah, apa nama dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, nampak tak ada orang yang boleh ada yang buat kerja. Tapi antara yang kita nampak clean buat kerja, antara yang profesional buat kerjanya adalah daripada Menteri DAP, orang-orang muda dalam DAP, menteri muda atau apa nama ni, orang-orang muda lah dalam DAP. Pemimpin muda DAP. Yang banyak buat masalah tu yang tua-tua, yang ada duk main tentang isu ketakutan terhadap ketuanan Melayu, Malaysia apa sebagainya tu. Orang tua. Tapi orang muda ni saya nampak bagus. Tapi nak sebut orang tua, salah seorang orang tua tu Lingua Ing itulah. Dia bercakap tentang menakutkan orang bukan Islam, bahawa bila PAS merintah ni nanti semua tokoh-tokoh akan roboh. Saya tak tahulah. Mungkin dia tak pergi ke Kelantan agaknya. Saya rasa itu bentuk pembodohan umat yang dilakukan oleh P. Ini saya kira mungkin Lingua Ing lah, bukan DAP lah maksudnya. Lingua Ing ni mungkin seolah-olah tidak berpijak di bumi yang nyata. Masih dia berkata-kata itu. Mungkin dia sedang bermimpi. Ataupun dia sedang mengigau. Ataupun dia tidak berada di bumi. Mimpi dia tu, igauan dia tu yang menakutkan. Pelik. Mungkinlah. Sehingga boleh terkeluar perkataan yang daripada agak lama Tok Guru Ni Aziz kan. Tok Guru Ni Aziz. Benda ni UMNO duduk sebut sebelum ni. Kalau PAS merintah habislah batu dia. Benda ni DAP pula bawa. Dia bawa pula benda yang UMNO bawa selama ni. Dan ada juga sebahagian orang PAS yang dah keluar PAS bawa juga benda yang UMNO bawa sebelum ni. Orang UMNO sudah apa nama ni, tak laku dah. Sudah move on dah isu-isu. Sebab dengan benda yang dibawa ni lah dia hilang sampai 30 kursi, tak pernah berlaku lah sejarah PRU. So kita harap lah, maknanya kata kepada saudara Lingua Ing ni, kita harap lah behave yourself. Yes, maknanya
pergilah ke Kelantan, saya tunjuk. Kalau tak mendengar cakap saya, pergilah Kelantan yang telah ditadbir saya tak boleh lah macam ke Tan Sri Anwar Musa nak support semua sekali. Tapi ada yang menarik tapi saya boleh dalam UMNO, cadang dia ajak dia pergi dalam UMNO ada satu fenomena menarik bila Lee Kuan Yew sebut macam ni. Yang peliknya orang tua dalam UMNO iaitulah Tan Sri Zahid Hamidi. Tan Sri ke dia? Tan Sri Zahid Hamidi UMNO dalam UMNO. Dia sokong. Siapa ni tak kenal? Tan Sri Zahid Hamidi sokong maknanya bukan mempertahankan Lee Kuan Yew lah, kenyataan Lee Kuan Yew tu. Tapi baru lagi tengok ketua pemuda UMNO, Dr. Osman. Dr. Akmal tu saya tak tahu dia ingat. Dr. Akmal ingat lagi saya. Kita pernah jumpa bulan Ramadan. Waktu tu Dr. Akmal punya roadshow pertama lepas pada Dr. Akmal menang tanpa bertanding kan, sebagai ketua pemuda. Datang Dr. Akmal cerita kat saya daripada Kelantan. Dia apa nama ni, dia apa tu, solat berbuka di Kelantan, Moreh di Terengganu, subuh bersahur di Pahang. Okay. Dia punya bagus lah, energetik betul. Dan Dr. Akmal ni apa nama ni, dia sendiri tak setuju dengan presiden dia. Dahsyat. Dia minta Lee Kuan Yew dia ambil tindakan. Dan Dr. Akmal ni sangat vokal. Saya nampak satu benda yang bagus lah yang berlaku dalam UMNO sebab ada dia ni. Tapi saya cuma pesan kepada Dr. Akmal, orang yang macam Dr. Akmal ni biasanya tak lama duduk dalam UMNO. Bukan kena hati-hati lah, tapi kena terima hakikatnya begitu. Kena terima hakikat. Dan kita sangat sangat banggalah, walaupun dalam keadaan UMNO yang begitu, tapi masih ada lagi orang yang sanggup mempertahankan jati diri parti dia sendiri, yang tidak mudah untuk adalah sinar. Mungkin orang kata UMNO ni sudah umpama bahtera yang hampir karam, tapi mungkin kerana Dr. Akmal ni lah UMNO masih belum karam. Mudah-mudahan akan ada muncul kembali UMNO yang dikatakan dulu pejuang bangsa, agama dan negara. Mungkin Dr. Akmal akan good luck. Dr. Akmal good luck lah, kita harap. Walaupun isu ni kita nampak berlega di sekitar orang politik, tapi kita harap ini perlu diambil perhatian oleh masyarakat Islam Melayu khususnya. Kenapa? Kerana ini melibatkan bukan sahaja jati diri Melayu kita, bahkan agama kita. Seolah-olah dalam kita ini duduk dalam negara yang Islam agama rasmi, tiba-tiba kita diperlecehkan agama kita ini, seolah-olah kita ini jahat sangat, zalim, menindas. Ini suatu perkara yang bukan saja orang politik saja kena ambil tahu, kena ambil kisah dan cakna, termasuk juga orang biasa, rakyat, masyarakat awam kena ambil tahu, kerana ini adalah merupakan suatu asas yang asas kita dalam, kita bukan saja diri Melayu, bahkan kita ni orang Islam. Cuma saya nak sebut lagi tentang green wave tadi tu. Satu hal lah tentang Lee Kuan Yew. Satu hal lagi tentang gelombang hijau ni. Sebelum tu lah, dia green wave ni ataupun gelombang hijau ni, dia satu istilah ataupun ungkapan yang negatif ke positif sebenarnya? Itu yang saya nak explain kan. Okay. Kita nak tanya je, jangan marah. Jadi saya nampak bila istilah ni diapungkan kembali selepas daripada kebangkitan sokongan terhadap PAS di Malaysia. Antara orang yang pertama sebut, saya masih ingat, adalah Lim Kit Siang. Okay. So Lim Kit Siang ni adalah seorang strategis politik yang bila dia sebut tu kita kena hati-hati. Walaupun ada orang PAS yang tepuk tangan, maknanya ini gelombang hijau, bawa gelombang hijau, hebat lah PAS, mana-mana seolah-olah macam gelombang biru lah tu, ini gelombang hijau. Tapi sebenarnya kalau kita baca tentang perang pemikiran, istilah gelombang hijau ni telah dicemari dengan konotasi yang negatif. Gelombang hijau bila dibawa ke peringkat antarabangsa, green wave ni sebenarnya adalah gelombang ekstremis. Itu yang tertanam dalam kepala. So saya nampak itu yang cuba nak ditanam terhadap kebangkitan sokongan terhadap PAS ni. Itu kebangkitan ekstremism, kebangkitan radikalism.
teroris dan sebagainya. So saya kira orang PAS jangan terlalu asyik menggunakan perkataan terpengaruh lah, yang terpengaruh. Jangan guna gelombang hijau, gelombang hijau. Kita tak perlu istilah kita boleh gunakan kita lawan balik dengan istilah yang lain. Ya, kita guna istilah yang baru. Lain. Kalau dia kata gelombang hijau, contohlah kita tak tahu gelombang hijau, kita kata ini gelombang Islam ke contohnya. Ataupun terpulang cuma saya nak sebutkan bahawa kita kena hati-hatilah bila kita dapat sokongan ni, jangan kita bawa kita associate diri kita dengan gelombang hijau itu, yang akhirnya masyarakat antarabangsa pun takut pada kita PAS ni. Dan kita pun nampak sebenarnya negara-negara lain, terutama negara jiran, bahkan negara Commonwealth sudah maknanya sudah melihat seolah-olah PAS ni adalah government waiting. Mengikut bacaan demokrasinya, PAS sudah mendapat semakin banyak sokongan majoriti masyarakat Malaysia. Kemungkinan PAS ataupun walaupun kita sebut Perikatan Nasional, sebut PAS lah, sebab parti utama dalam Perikatan Nasional itu adalah PAS. Jadi kita takut bila mereka ni sedang cuba nak burukkan, menggambarkan PAS ni bakal ditakbir dengan macam corok-corok yang ekstremis, macam ISIS dan sebagainya. Dan waktu ni lah orang-orang PAS dia kena tunjukkan keterbukaan dia. Dia adalah sebuah parti government in waiting yang mampu untuk mentadbir masyarakat majmuk yang berbilang kaum tanpa diskriminasi hak setiap mereka yang berhak. Bukan saja PAS lah kita kira. Kalau kita nak jadi government in waiting ni, termasuk gabungan yang bersama dengan PAS mesti ikut susu gaduh yang terbaik supaya apa yang sedang berlaku ini tidak dikucah kacirkan, tidak dipunuhkan, dirosokkan di tengah jalan. Dan kepada rakyat Malaysia juga kita berpesan supaya jangan terpengaruh dengan sentimen yang sedang dibawa sekarang ni, sebab benda ni boleh associate. Kalau tuan-tuan baca tentang Islamofobia, gerakan Islamofobia bagaimana boleh tercetus dan sebagainya, sebenarnya banyak benda adalah berita-berita rekaan. Tuan-tuan tengok dia bermula pada 11 September tu kan. Macam mana sebuah negara yang memiliki sistem pertahanan nombor 1 dunia tiba-tiba boleh pesawat, tak boleh kesan satu pesawat yang datang untuk menyerang Washington DC, Washington ke New York. Senang ceritanya, maknanya takkan sebegitu lemah security negara tersebut sampai tak boleh kesan pesawat yang masuk daripada sempadan untuk serang tu. Jadi nampak sangat itu adalah benda yang terancang. Lepas pada tu pula tuan tengok siri-siri serangan yang berlaku di Iraq, berlaku di Afghanistan, tiba-tiba dari mana datangnya ISIS pula tu, yang semua gerakan Islam yang berpengaruh di itu tak mengiktiraf gerakan ini. Kemudian pula tuan tengok lagi yang berlakulah di negara-negara bukan Islam sendiri, yang didedahkan dalam media terbahasa juga. Yang tengok waktu orang-orang Islam yang digambarkan waktu tu saya bolu kan, orang Islam bila tangkap musuh di sembelih dia apa sebagainya, tiba-tiba terdedah. Rupa-rupanya benda tu dibuat dalam studio dia ada green screen belakang, lepas tu dia buat gambar. Maksudnya benda tu bukan real berlaku tapi dilakonkan nak menjustifikasikan Islam sebuah agama yang perlu ditakuti. Tapi kita berikan satu keyakinan yang penuh, yang tinggi, bahawa rakyat Malaysia khususnya anak muda ni sudah cerdik politik. Celik politik, bukan cerdik saja, celik politik, dan dapat membuat satu perbandingan yang terbaik, khususnya dalam memilih pemimpin dan dalam untuk nak memacu itu kelebihan kebangkitan ataupun pembangunan negara di masa-masa kelebihan anak-anak muda yang ada hari ni. Saya tabik lah, anak muda ni bukan orang-orang yang tidak mudah lah diperkotak-katik, digula-gulakan, diceklat-ceklat, digula-gula lama dah, diceklat-ceklat kan, di sugar. Jadi kita harap kita tengok orang muda ni kan, dia pandai sikit lagi orang dah orang muda ni
orang producer dah tu ni lah. 18 hingga 25 orang ni. Dia orang ni orang yang terbuka, yang tahu tentang teknologi, dia tahu tentang gambar boleh edit, video yang boleh edit. Budak-budak ni pandai kesan ni, video edit ke video betul. Betul lagi dia ni AI ada pula lah ni. AI apa lagi nama. dahsyat. So apa nama, dia orang tak mudah tertipu. Jadi kalau masih lagi pihak-pihak yang menentang Islam, yang mencipta Islamofobia, ataupun mana-mana pihak yang menyebarkan fitnah dengan mereka ke benda-benda palsu ni, saya rasa kena fikir cara lain lah untuk tipu. Yang menggunakan kaedah yang lama, budak-budak kita ni semua dah pandai-pandai dah detect mana yang betul, mana yang salah. So kalau nak berlawan dalam lunas demokrasi yang betul, berlawanlah dengan fakta dan kesahihan, bukan dengan rekaan sebagaimana yang mungkin berlaku pada 10 tahun 20 tahun yang lalu. Maknanya strategi lama tu sudah lapuk. Strategi yang lama sudah lapuk, so anak muda semakin cerdik. Dan kita harap anak muda khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya, kita harap dapat memberikan dapat pencerahan yang terbaik dalam untuk membuat pilihan yang terbaik, khususnya dalam PRN yang akan datang ini, yang terdekat ini, insyaAllah. Jadi sampai situ dululah. Rasanya setakat dululah kita, Wan. Dah panjang dah ni. So kita harap sekali lagi kita nak kita nak tarik perhatian para penonton, anak-anak muda. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Masuk Sekejap Podcast. Kemudian semua medsos yang ada, Facebook, Twitter, TikTok, IG dan sebagainya, boleh like, share, komen dan follow kami. InsyaAllah kita akan memberikan input dan juga info-info yang terbaik, khususnya dalam percambahan minda anak-anak muda. Last word. Terima kasihlah kepada yang menyokong dan yang beri reaction lah, sama ada like ke ataupun komen, terutamanya komen lah. Saya suka sangat untuk baca komen-komen semua, walaupun kita tak boleh sempat sebut semua, tapi komen-komen tu kita ambil serius lah apa-apa itu, dan benda tu membantu kita untuk membentuk konten-konten untuk masa-masa hadapan. Terima kasih banyak. Teruskan menyokong. Saya minta maaf daripada saya kalau sebarang terkasar bahasa. Kami berundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.